Yang berbahagia Lieutenant General Datuk Asagaya bin Abdullah, Naib Chancellor UPNM, yang berusaha Puan Fazila binti Muhammad, pendaftar UPNM, Barisan Pengurusan Tertinggi UPNM, seterusnya Datuk-Datuk, Profesor-Profesor, Doktor-Doktor, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi dalam suasana situasi mencabar dan juga ada di kalangan warga UPNM yang terkesan dengan banjir besar yang melanda beberapa negeri. Diharapkan semua rakan-rakan berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada pagi ini, 21 Disember 2021, kita akan meneruskan siri syarahan ilmu pentadbir bagi siri yang kelima. Bersama-sama dengan saya adalah Puan Mazlina binti Muhammad Zaid, Timbalan Bendahari di Pejabat Bendahari UPNM. Apa khabar Puan Mas? Harap sihat. Alhamdulillah, dah banyak cakap tadi kan? Okey. Puan Mas mendapat ijazah sarjana muda perakaunan di UiTM. Pernah berkhidmat di kumpulan Guthrie Berhad sebagai akaun eksekutif pada 1996 sehingga 2002 dan pada 2002 sehingga 2007 meneruskan perkhidmatan di UTHM sebagai pegawai kewangan dan kini pada 2007 sehingga kini berkhidmat di UPNM sebagai Timbalan Bendahari adalah jawatan terkini beliau. Sebelum sesi ini saya serahkan kepada Puan Mazlina, suka saya ingatkan sepanjang sesi ini berlangsung, mohon semua peserta untuk menukarkan mikrofon ke mod senyap. Siri syarahan pada pagi ini boleh juga kita ikuti melalui Facebook Live Pejabat Pendaftar. Tanpa saya membuang masa, saya serahkan sesi ini kepada yang berusaha Puan Mazlina binti Muhammad Zaid dengan topiknya Lensa Kewangan UPNM 2007 sehingga 2021. Dipersilakan Puan. Okey, terima kasih Puan Zunai ya. Jadi alhamdulillah pagi ini dapat kita teruskan lagi untuk syarahan pentadbir untuk bilangan 5 ISO orang yang kelima lah, saya orang yang kelima untuk tahun ni. Sedar tak sedar dah yang kelima. Okey, terima kasih sekali lagi ya kepada yang saya hormati Puan Zunai selaku mungkin moderator ke urusti kita pada pagi ini daripada unit latihan. Yang saya muliakan Datuk Asagaya bin Abdullah, Naib Chancellor UPNM. Yang saya hormati Puan Fazila binti Muhammad sebagai pendaftar UPNM. Datuk-datuk, profesor-profesor sekiranya ada bersama kita pada pagi ini, doktor-doktor, tuan-tuan, sahabat-sahabat pentadbir yang saya muliakan pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tajuk kita maksudnya pagi ni saya tak adalah nak mengajar ataupun nak berbagi ceramah. Tujuannya adalah hanya untuk berkongsi sedikit pengalaman saya selama saya di UPNM ni daripada 2007 sehingga kinilah saya di sini. Jadi tajuk kita pada pagi ni adalah lensa kewangan UPNM. Lensa ni something yang macam kita teropong daripada awal saya ada kat sini sampailah sekarang. Ya, dan lebih spesifik lagi sebenarnya saya nak bercerita khusus kepada situasi semasa dan peranan pentadbir untuk melestarikan kewangan UPNM.
Okey, untuk skop saya pada pagi ini, kita akan ada, mungkin saya akan cover beberapa skop yang seperti tertera. Maksudnya sebelum kita pergi lebih jauh, suka saya untuk membawa tuan-tuan dan puan-puan untuk kenal sedikit pejabat bendahari ini. Mungkin ada yang orang baru, ada orang lama, mungkin dah kenal lah. Tapi mungkin kalau kenal pun mungkin dah terlupa kan. Jadi ini macam kita punya refreshment. Dan untuk orang baru mungkin ini satu sesi ta'aruf tuan-tuan dan puan-puan kepada pejabat bendahari ya. Okey, untuk makluman kepada semua, maksudnya dari sejak tubuhnya UPNM pada tahun hujung 2006 dan I think full flash di tahun 2007, kita telah diterajui oleh dua orang bendahari. Semasa penubuhan sehingga tahun 2013, kalau tak silap saya bulan Mac, bendahari pada ketika itu adalah Encik Ilham bin Ghazali. Mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang tak kenal. Orang baru dia tak akan kenal lah siapa masuk selepas 2013, selepas itu dia tak kenal lah. Dan selepas itu daripada sejak 2013 hingga kini tidak asing lagi yang masih ada di sini, Martin lebih mengenali Encik Muhammad Arif bin Mat Yusof. Jadi setakat ni kita ada dua bendahari ya. Okey, pejabat bendahari pula terbahagi kepada 3 bahagian. Jadi maksudnya yang pertama tu muka saya lah. Saya mengawal selia beberapa section. Dan sahabat saya, Tuan Azlina, Tuan Hussein ada pagi ni Tuan An ada ke? Ada Puan Mas. Alhamdulillah. Dah. Dan sahabat saya juga Cik Zuhailawati. Tapi Cik Zuhailawati saya rasa dia masih stranded di kampung di Temeloh sebab rumah dia tak banjir. Tetapi dia tak boleh keluar. Okey, kita doakan dia mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan. So inilah 3 ketua bahagian di pejabat bendahari. Dan pejabat bendahari inilah kita punya tulang belakang kita di pejabat bendahari. Kita ada 8 section di pejabat bendahari. Dan pentadbiran diterajui oleh Puan Adawiyah. Ini comel-comel orang Mek Kelantan ni. Dia baru join tahun ni ya. Okey. Dan bajet, I think Cik Zaini, I rasa semua orang kenal. Kalau tanpa dia, you all tak dapat buat LO, tak boleh keluar LO. Kan, Cik Zaini. Dan assets kan diterajui oleh Cik Hairul Nazri. Akaun amanah, duit-duit amanah, tabur-tabur semua diterajui oleh Encik Syam. Gaji baru dapat kan, bila gaji? Semalam ke hari Ahad kan. Ini diterajui oleh Puan Fariza. Section terima dan akaun pelajar diterajui oleh Cik Zuhailawati juga. Perolehan Puan Roza, ini pun glamour juga ni Puan Roza. And bayaran, nak bayar maksudnya diterajui oleh Puan Fazlina, Puan Lin Wah lupa. Cik Zaini orang Melaka, Cik Hairul Nazri orang Perlis kalau tak silap. Kalau Nazri betul ke? Nazri ada ke? Nazri ada ke? Nazri tak join. Okey, Cik Nazir orang Perlis. Cik Isyam ni, saya rasa dia orang mana yang dekat Fraser kat mana area situlah. Puan Fariza ni orang Kedah. Cik Zuhailawati ni orang Pahang. Puan Roza ni orang Kelate. Puan Lin ni orang Melaka dan saya sendiri orang Melaka. Okey. Ini nak introduce semua nanti ramai sangat, tapi kita terdiri daripada strength kita 47 orang maksudnya seperti tertera. So kita ramai support staff. Dalam gambar ni gaya tahun bila saya tak ingat lah, tapi bukan terkini lah. Masa tu saya kurus lagi sikit lah, sekarang dah lain sikit rupa. Jadi ada yang ada di situ, ada yang tak ada lah, tapi inilah strength kita 47 orang. Jadi kenapa saya buat ni, sebab orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi maksudnya kenal sedikit sebanyak berkaitan dengan staf pejabat bendahari.
Okay, last one. I rasa pasal pihak bendahara ni, kita sebenarnya kita ada progress. Maksudnya daripada tahun 2007 saya join UPNM di Pejabat Bendahari, sehingga kini sebenarnya banyak penambahbaikan ataupun perubahan yang kita buat, sama ada sedar tak sedar, nampak tak nampak, tapi banyak ya. Daripada tahun 2007 hingga 2008 kita sebenarnya memang menggunakan manual 100%. Maksudnya manual masuk air tu kita guna Excel, kita guna sekarang payslip pun dibuat pakai air terasa masa tu dalam Word masa tu Cik Zuhailawati dan sehingga kinilah kita mempunyai beberapa sistem. Yang terkini kita mempunyai sistem aset, dan dalam progres sekarang ni kita tengah membangunkan sistem keuangan pelajar. Jadi we are progressing. Maksudnya banyak lagi sebenarnya yang kita rancang. So mohon doa daripada sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan kita untuk memudahkan semua pihak, terutamanya warga UPNM. Alright. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Ada orang tak kenal ke, ataupun ada orang-orang yang saya yang saya tunjuk tadi, yang ada yang tak kenal ataupun tak pernah nampak ke? Okey. Itu ni tak best ni. Kalau online ni tak nampak muka lah. Tak puas. Alright. Okey, seterusnya kita bila berkaitan dengan keuangan ni, kita tak boleh lepas daripada hasil belanja. Hasil dan belanja tu, hasil ni sumber, belanja ni kita belanjakan sumber yang kita dapat lah. Kehidupan seharian kita pun memang itulah dia keuangan kita. Kita dapat gaji, kita belanja. Dapat gaji, belanja. Ada duit, belanja. Ya tak? Jadi maksudnya sama juga. Itulah dia keuangan. Ya. Okey, untuk makluman semua para hadirin ataupun pendengar, sahabat-sahabat semua, hasil universiti ni I boleh bagi kepada dua lah. Satu daripada peruntukan kerajaan, okey, dan duanya adalah sumber dalaman. Okey, peruntukan kerajaan ni mainly kita dapat daripada mengurus pembangunan dan juga research, penyelidikan. Sumber dalaman ni yang paling utama adalah kita punya iuran pelajar, keuntungan dalam kita punya fixed deposit ke simpanan tetap ataupun overnight saving, which is we call it repo. Then start 2016 kalau tak silap saya, kita dapat sumbangan daripada anak syarikat dan hasil lain-lain lah, macam denda ke semua-semua benda lah. Kita buat under lain-lain hasil lah. Okey. Jadi maksudnya saya suka membawa tuan-tuan dan puan-puan macam mana kita punya trend untuk kita punya peruntukan kerajaan ni. Kalau kita tengok, dia agak fluctuate, dia tak konsisten. You tengok kalau geram mengurus tu 36 juta pergi sampai dalam masa tempoh 8 tahun dah jadi 100 juta. Pembangunan ni it depends on apa yang diluluskan untuk kita lah. Penyelidikan ni pun memang kurang memberansangkan. Jadi kalau pagi ni ada kita punya pegawai penyelidik ke ataupun staff-staff daripada pejabat TNCPI. Jadi maksudnya kalau kita tengok grant kita ni paling tinggi, saya rasa tahun 2013 kita dapat 10.8 juta. Ini kena mohon, kena minta, kena usaha, masa kena buat proposal dan barulah kita dapat. Okey, tapi memang agak tak ada yang konsisten pun kalau kita tengok dekat sini. Okey, next kita pergi untuk tahun 2015 hingga kini, kita punya geram mengurus tu dah agak konsisten, memang dia dalam 100 juta. Ya, dalam 100 juta, dia tak go below than that lah. Ya. Pembangunan dia depends on projek yang diluluskan, dan penyelidikan kita, you tengok grant kita memang agak kurang memberansangkan lah. Ya. Jadi agak tadi 2013 saya rasa paling banyak 10 juta lebih. Jadi kita pernah hit pun lebih daripada itu. Jadi mungkin ini adalah cabaran bagi kita punya pegawai-pegawai penyelidik ataupun ni untuk mencantikkan lagi kita punya grant ni supaya dia lebih
lebih banyak lah. Jadi bila lebih banyak ni maksudnya lagi hebat lah kita punya universiti ni. Mungkin daripada Myra ke whatsoever, dia akan menaikkan ranking kita lah ya. Okey. Mungkin kalau nampak, mungkin tadi tu numbers, mungkin dalam bentuk graf ni kita nampak. Kita nampak paling tinggi grant kerajaan ni adalah kita dapat daripada grant mengurus. Dan itulah kita punya grant utama untuk untuk menjalankan operasi di universiti ini. Itulah tunjang kita, duit yang kita guna untuk memastikan universiti ini dapat bergerak ataupun dapat berjalan dalam untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang. Jadi kalau kita tengok dia punya trend tu, dulu macam dia naik sikit, sekarang dah agak stagnan. Stagnan ni maksudnya dah agak macam sama je. 2 tahun kita dapat dalam 100.6. Oh, kat sini ada 103.1 untuk tahun 2021. Kita baru je dapat I think 2 juta lebih. So actually dia 100.3 lah. 103, sorry. Okey, jadi inilah dia saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan supaya nampak sebenarnya duit kita banyak mana kita dapat lah daripada sumber kerajaan. Okey, seterusnya kita punya hasil dalaman. Masih hasil dalaman, saya kata tadi kita ada beberapa, kita ada yuran pelajar, kita ada keuntungan. Jadi maksudnya ataupun hasil yang paling tinggi adalah daripada kita punya yuran pelajar. Tapi yuran pelajar kita ni kita tengok, you tengok paling tinggi pun only 11 million. Ini saya rasa ini okey, tak apa. So paling tinggi kita dapat 11 million, 11.6 million tahun 2019. Jadi 11.6 juta ni tuan-tuan dan puan-puan lepaslah untuk bayar gaji kita 1 bulan 3 suku. 1 bulan suku. 1 bulan gaji kita about 8 million untuk pengetahuan semua. 8 juta termasuk staff tetap dan staff kontrak is about 8 million. So kita ada left 3 million. Itu per month. 1 bulan masa kita punya gaji tu. So ini tapi pendapatan yuran ni adalah setahun. You bayangkan. Maksudnya dia macam mana peratus kita punya sumber dalaman ni letaklah setinggi mana. Ya. Okey, jadi maksudnya ini pun saya ringkaskan dalam bentuk graf. Kita punya sumber dalaman pun yang paling tinggi adalah daripada yuran, yang kita kata tinggi tapi tak tinggi mana pun. Paling tinggi pun 11 juta which is masa tahun 2019. 2020 dan 2021 kita mengalami kekurangan tu atau disebabkan oleh ada arahan pemotongan yuran pelajar because of the pandemic COVID-19. Hopefully tahun 2022 it comes back to normal lah, hopefully ya. Okey. Habis pasal hasil sebab I nak bawa tuan-tuan dan puan-puan ni supaya at least dapat menyelami apa yang berlaku, apa yang kita dapat, apa yang ke mana kita belanjakan supaya you have the feel. Duit banyak-banyak ni pergi mana? Inilah dia. Masa secara kasarnya kita ada idea ataupun maklumat, pengetahuan tentang ke mana kita belanja. Okey, inilah maksudnya sebenarnya banyak kalau nak kita detail. You ada vote 21, 22 yang biasa, siapa yang biasa dengan kewangan dia akan tahulah. Tapi I tak go to that detail. Tapi I rangkumkan kepada benda-benda yang utama. So kita ada emolument staff tetap, kita ada emolument kontrak, kita ada utility ni, bayar bil elektrik, bil air, bil segala macam bil telefon semua kita tak ada utility. Tuntutan ni adalah tuntutan yang you claim pergi sana pergi sini tu, itu adalah tuntutan. Perubatan ni adalah bil-bil klinik panel, bil-bil kita punya kita punya spouse, kita punya anak, kita punya parents maksudnya which is all the GL letter tu masuk kat sini. So saja ni kita makan-makanlah. Maksudnya semua yang kita mesyuarat whatsoever adalah kita punya sajian. Susut nilai ni adalah semua aset yang tuan-tuan beli-beli tu. Inilah dia susut nilai dia. Maksudnya
we depreciate berapa dan lain-lain ni banyaklah yang which is contract berkala semua I masuk dekat lain-lain kalau I nak buat nanti terlalu banyak. Okay, mungkin figure ni tak payah pening-pening. Tapi I just nak tunjuk sekali lalu, maksudnya inilah dia, maksudnya kita punya emolument, inilah dia banyak. Okay, sehingga kini emolument tetap kita about 2021 is about 78 million untuk satu tahun. Staff contract 15 juta, agak dah turun sikit lagi mungkin inisiatif daripada pejabat pendaftar untuk melaksanakan mungkin ada package-package tertentu. So kita ada sedikit nampak penjimatan di situ. Okay, 15 juta. Jadi dekat situ sahaja you just imagine untuk emolument staff tetap dan juga kontrak kita perlukan dalam 93 juta setahun. Kalau tak saya betul tak 93 juta. So utility 5 juta ni because of student kita tak ada dekat sini baru masuk, so dia is about 5 million, 5.2 million. Normally is about 7 to 9 million. Okay, actually 2020-2021 ni dia tak menggambarkan perbelanjaan dalam keadaan yang normal kecuali untuk gaji sahaja. Yang lain tu bukannya di tahap yang biasa because of pandemic. Mungkin kalau you nak buat comparison, mungkin 2019 tu dia melambangkan agak yang sebenar lah. Okay, so belanja paling banyak kita spend adalah, kalau you tengok yang biru atas tu, itu adalah untuk emolument staff tetap. Maksudnya nearly about 78 million, itu paling tinggi kita punya ni. Alright. Daripada sini, okay, kalau kita tengok okay, daripada sini kita tengok, I cuba summarize sekali. Tengok kita punya hasil kerajaan, kita punya sumber dalaman, kita punya perbelanjaan, and yang last dekat sini ni, yang ini adalah kita punya pendapatan. Kita bandingkan dengan perbelanjaan. Kalau kita tengok 2020, 2021, apa yang kita dapat, apa yang kita hasil kita adalah kurang daripada apa yang kita belanja. Maksudnya kita berbelanja lebih daripada apa yang kita ada sebenarnya. So inilah yang amat menggusarkan kita atau membimbangkan kita dari pihak bendahari. Sekiranya keadaan ini berterusan, dia akan memberi satu impak yang kurang baik kepada universiti lah, maksudnya kepada kita daripada segi aliran wang tunai. Okey, itulah dia cerita pasal hasil, pasal belanja. So inilah dia punya ringkasannya. Maksudnya I nak tunjuk dekat situ, dekat sini, which is apa yang kita dapat, yang kita terima, maksudnya tidak mencukupi untuk menampung perbelanjaan yang kita perlukan. Okey. Ini untuk just glance through, maksudnya actually kalau kita, untuk makluman semua, ini data 2018 sebab 2019 2020 kita tak sempat lagi nak buat, tapi I believe that cost dia lebih tinggi. Ini cost per pelajar. Untuk health science, untuk sains kesihatan, ini kita ada satu je kat sini untuk program ijazah sarjana muda perubatan. Kita punya cost per pelajar untuk per year satu tahun RM75,187, tapi yuran yang kita kenakan setahun hanya RM4,415, tuan-tuan dan puan-puan. You just imagine how much that we subsidize for each student. So itu kita public university, that's the reality, the fact that we have to accept. Jadi janganlah banyak sangat songeh. Maksudnya student tu ini, jadi maksudnya kita kena sedarkan mereka ni bahawa syukurlah dengan apa yang kita ada sekarang ni. Okey, kalau kena keluar duit sikit pergi ke mana-mana tu, actually kita jangan banyak cerita lah nak cakapnya. Okey, untuk social science ni 18,000 per pelajar setahun, tapi yuran dikenakan setahun, bukan semester. Ini ada doublekan untuk 2 semester satu tahun, hanya RM2,638. Dan
you tengok semua macam mana kita subsidize the student. Maksudnya kerajaan subsidize the student. Sains dan teknologi ini untuk FKJ dan juga I think FSTP punya program. So pelajar dalam kos pelajar setahun 30,685. Yuran yang kita kenakan hanyalah RM3,038. Alright, jadi maksudnya I just nak bawa para pentadbir tahu dan boleh share dengan student-student semua macam mana kerajaan memberi subsidi kepada pelajar kita yang memang mungkin tak nampak oleh mereka, tapi inilah realitinya ya. So ini data tahun 2018, kalau 2020 saya rasa lagi tinggi. Alright. Okay, daripada cerita tadi ringkasan dia, maksudnya kalau you nak tengok langsung you senang ingat, maksudnya kita ada PTJ, kita ada 20 PTJ setakat ni. Bajet mengurus kita untuk tahun 2021 kita terima 103.1 juta. Jumlah staf kita sehingga Disember yang kita bayar gaji, yang kita proses gaji ada 1,024 orang. Terdiri daripada akademik 400 orang, bukan akademik 600 orang, lebih kurang. Dan staf tetap kita ada 845 orang, kontrak ada dalam 179 orang. Okey, anggaran yuran hasil tadi tu, anggaran hasil yuran about 10 million this year. Dan gaji untuk staf tetap dalam 78 juta. Gaji staf kontrak 15 juta. Anggaran belanja operasi kita untuk 2021 126.5 juta. So, rasa-rasanya daripada gaji kita, daripada 126 juta tu berapa persen untuk gaji kita? Siapa boleh kira, bantu saya untuk kira berapa persen tu? Saya tak nampak lah. Siapa yang ada partisipan kita ni? Ada ramai ni Pumas. Ramai ni. Siapa ni? Dalam 74%. 75% Puan. Siapa yang jawab tu? I nak kena jumpa dekat kios belanja ni. Siapa yang jawab tu? Saya Puan, Wan Hanif. Wan Hanif. Hanif. Allah Hanif, apa khabar? Alhamdulillah Puan. Dalam 73%, maksudnya you just imagine 73% adalah kita bayar hanya untuk gaji sahaja. Okey, jadi maksudnya kenapa I cakap maksudnya kita kenalah bekerja keras, sebab gaji kita ni macam mana keadaan pun, pandemik tak pandemik, kita dibayar gaji on time. Jadi bersyukurlah dengan kita ada dan kerja kuat. Kerja kuat, maksudnya untuk memberi yang terbaik kepada universiti. Okey, inilah sedikit ringkasan berkaitan dengan statistik kewangan yang which is saya rasa you tengok ni nanti you ingat. Para pentadbir, berapa orang staf UPNM? Berapa orang? Ada 1,000 lebih kurang. Berapa banyak mengurus? Jadi tak adalah macam tak tahulah, tak pasti, tanyalah pejabat bendahari. So ini very simple, very orang kata ni you boleh tengok secara grand, maksudnya ini adalah untuk tahun 2021. Ya. Jadi jangan kata tak tahu. You kena ambil tahu. Alright? Okay. Bila cerita pasal dapat duit, dah belanja, duit tak cukup, belanja lebih daripada hasil. Jadi apa dia reserve? Jadi I pun suka nak share dengan you all kita punya kedudukan reserve ni. Apa yang kita faham pasal reserve? Saya boleh bantu. Apa dia reserve? Apa yang kita faham pasal reserve? Siapa yang ni? Ya, I suka tengok ni siapa dia. N ni siapa ni? Cik Mah. Cik Mah dah Cik Mah. Kita tanya Cik Mah kita. Tunggu Cik Mah diam. Siapa nak tanya ni? Siapa yang boleh bantu? Apa dia reserve? Semua orang senyap ni. Azilawati. Azila ada Azila. Apa dia reserve Azila? Kau gelak. Ini cepat, apa yang you all faham pasal reserve? Zila. Penjimatan daripada pertukaran mengurus tahunan universiti. Penjimatan, okey. Lagi?
Ni Puan Zulika, thank you penjimatan. Okey, ni Azila, I tak dapat lagi ni suara you ni Azila. Apa dia reserve? Kau tengok tak jawab tu? Sorry, I tengah bercuti ni tapi tak Oh, apa. cuti. Okey. Tapi cuti Sumber dalaman berjalan. adalah sumber dalaman. Okey, alright, thank you. Siapa lagi nak bantu? Fiza. Apa dia Fiza? Reserve. Fiza Arif. Fiza, ada ke tak ada? Itu Puan Mas, kalau tengok dekat chatting dah ada yang menjawab duit simpanan universiti, hasil sumber dalaman terkumpul daripada Syafiqi. Ada PE yang pasal kau tak boleh jawab ke? Dalam suara PE. Puan Mas, result ni duit hasil daripada penjanaan universiti. Okey. Pendapatan. Kita brainstorm, okey. Itu okey. Lagi? Ada apa-apa lagi tak? Apa dia reserve? Selalu kan macam belanjawan negara, reserve negara, ni semua. Apa dia reserve? What do you mean by reserve? Siapa nak Google apa reserve? Okey. Okey, maksudnya apa yang tuan-tuan puan-puan maklumkan tadi, reserve ni adalah betul lah, maksudnya dia tak, reserve ni datangnya daripada duit-duit yang kita dapat tapi dan kita, yang maksudnya seolah simpanan kita, maksudnya simpanan kita yang kita gunakan di masa hadapan, maksudnya seolah saving kita lah, maksudnya betul lah Puan Zulika cakap tadi, dan Cik Hafiz cakap tadi, mungkin dia datangnya daripada sumber-sumber kita, reserve datangnya mungkin daripada sumber-sumber memang sumber dalaman lah, maksudnya sumber dalaman kita yang kita tak habis gunakan dan kita boleh buat simpanan untuk digunakan di masa akan datang. Okey, jadi suka saya nak share sedikit kedudukan reserve kita dekat universiti ni. You tengok masa tahun 2015, ini I ambil yang agak yang 6 tahun ke belakang. Reserve kita bukan reserve, ini bukan reserve, ini kedudukan tunai, duit tunai kita, tak kisahlah maksudnya, tapi kita ada tunai 117 juta. And 2020 kita hanya ada 103 juta, and dijangka 2021 is about, kita mungkin I tengok dalam 99 paling tinggi pun mungkin 100 juta sahaja. Itu pun paling tinggi tu 100 juta. Jadi trend semakin menurun, maksudnya you tengok itu memang amat menggusarkan sebenarnya, maksudnya disebabkan oleh kita sekatan dibuat tapi belanja macam biasa, maksudnya that is why, maksudnya kita duit tunai kita semakin, dia punya trend dia semakin menurun, and memang I expect 2021 dalam paling tinggi 100 juta. Jadi dia akan trend menurun. Kalau you tengok daripada awal memang trend semakin menurun. Memang amat membimbangkan. Ini realiti, bukannya auta, ini adalah fakta. Macam I saja nak share dengan you all supaya you can feel what we feel here. Yang kita memang hari-hari kita tengok, kita nampak, dan mungkin you all tak nampak. Okay? Alright. You tengok, we are talking about bila dalam yang cash tadi tu, cash ni maksudnya melibatkan semua benda lah. You punya baki duit DE ke duit research semua dalam ni. But when we look to next one, okay, non-restricted ni maksudnya adalah daripada duit tadi tu, ini adalah we are talking about reserve. Reserve ni maksudnya yang memang kita boleh guna, yang tak ada tuan punya, which is the free cash, free flow cash, maksudnya non-restricted ni. Lagi amat membimbangkan dan menyedihkan. You tengok dekat sini, okay, kita tahun 2020 cash yang memang free flow, yang memang boleh digunakan only 8 million, 8 million yang tak ada apa-apa komitmen. You just imagine 8 million nak bayar gaji kita pun, you just imagine kita punya mungkin staff tetap ada tapi hanya untuk sebulan. So what happened to staff contract?
dan kita belum cerita pasal perbelanjaan yang lain-lain. Memang amat membesarkan dan I expect 2021 kalau tak ada apa-apa yang will fall to 4 million only ya. Dan yang kedudukan yang ini non-cash reserve ni, bila kita kata maksudnya kedudukan non-cash reserve ni 2020 kita punya cash dengan 8 juta ni dengan keperluan kita dalam 1 bulan, keperluan perbelanjaan kita dalam 13 million kita bahagikan, so kita only tak sampai 1 bulan pun. Yang ini tak cukup untuk perbelanjaan untuk 1 bulan. That is why kalau you tengok dekat sini dia punya ratio dia adalah 0.69. 69 maksudnya dulu daripada tahun 2015 reserve kita boleh bertahan dalam 5 bulan. 5.5 ni maksud 5 bulan lebih. 2016 tinggal dekat 3 bulan je reserve kita boleh bertahan. You tengok maksudnya 2016 ni ada 30 juta dalam 2 bulan punya perbelanjaan lah. Dan 2017 tinggal 1 bulan setengah aja. Yang kita boleh mampu. Maksudnya sebulan kita punya expenses sebulan dalam 13 juta untuk makluman semua. 2018 still ada 1 bulan lagi dekat depan tu, tapi tinggal 1.3 bulan. Start 2019 tak sampai 1 bulan pun reserve kita boleh bertahan. And 2020 hanya setengah bulan sahaja. And 2020 I expect 4 million. Kalau 4 million is about I rasa mungkin dalam suku bulan. Ya. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kalau ikut industry ratio ataupun ratio yang bagus untuk reserve ni adalah 3 months of annual expenses. Maksudnya ataupun 25% daripada annual expenses. Jadi maksudnya tapi kita ni di mana kita? Maksudnya nak 1 bulan gaji pun sebenarnya tak lepas. So fikir-fikirkanlah tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya renung-renungkanlah bersama apa yang kita boleh buat peranan kita untuk memastikan keadaan ini tak terus berlaku. Kita ada peranan sebenarnya. Kita mempunyai peranan yang besar untuk memastikan keadaan ini tidak boleh terus berlaku. Ya. Okey. Daripada situ tadi tu, inilah dia sebenarnya. I kata since syarat ini khusus untuk pentadbir, maksudnya pentadbir, kisahlah mungkin yang dengar pada hari ini mungkin ada, I tak sure whether akademik ada, tapi maksudnya samalah, maksudnya pentadbir ke ataupun asalkan kita adalah warga UPNM. Apakah sebelum saya pergi kepada peranan-peranan ini, saya fokus kepada isu dulu sebenarnya. Walaupun isu ni agak lama tapi dia masih berlaku. Pembayaran dibuat sebelum sesuatu perkhidmatan, bekalan dan kerja sempurna. Ini pun kalau ini berlaku dan masih berlaku, ini merugikan universiti. Dan di manakah integriti kita. Yang keduanya tuntutan allowance, perjalanan ini semua yang punya OT yang tidak benar. Yang tidak benar ni you all je yang tahu. Maksudnya kita tak tahu, kita di tempat ni kita bayar, diluluskan kita bayar. Tapi tu I cakap, ini pun kalau berlaku dia merugikan universiti dan memberi impak kepada kita punya kedudukan tunai tadi tu. Okey? Yang ketiga ni salah guna kuasa dalam proses perolehan. Benda-benda ni benda-benda yang biasa dan saya risau kalau benda-benda ni sebenarnya tak betul tapi dia dah menjadi kebiasaan. Sebuah harga diperolehi daripada syarikat yang berbeza tetapi diurus oleh orang yang sama. Ini tidak telus ni, maksudnya kadang-kadang mungkin kalau kita telus, mungkin harga lebih baik yang kita dapat. Tapi because of kita nak mudah, nak cepat, mungkin ada kepentingan. Dia jadi macam inilah, pun merugikan universiti. Okey, bekalan perkhidmatan kerja dibuat dahulu sebelum proses perolehan selesai. Ini pun sama. Maksudnya siapa yang nak bertanggungjawab kalau adakah sesuatu benda tu perlu ataupun tak perlu. Ya, pun boleh merugikan universiti. Okey, VO ni maksudnya yang terlalu kerap. VO ni mungkin lebih kepada pejabat pembangunan kita. So mungkin boleh tengoklah, maksudnya boleh tengok kalau boleh kita elakkan VO ni. Maksudnya yang kita buat benda lain tiba-tiba ada penambahan kos, itu tak nampak, ini tak nampak, sama juga. Maksudnya jadi kena tengok benda ni sebab ini pun menjadi kos ataupun bebanan kepada universiti. Dan kerap juga berlaku perbelanjaan yang dilaksanakan tanpa peruntukan ataupun sumber peruntukan yang tidak jelas. Kadang-kadang kita
Ini berkaitan dengan you tak maintain buku vote dah ni. Dekat buku vote kata katalah ada 100 juta lagi. Mana tahu banyak kan. Tiba-tiba tinggal 10 sen misalnya. Sebab apa tak maintain buku vote? So I rasa mungkin Cik Zaini pun sekarang ni very proaktif. That's why apa pentingnya penyelesaian buku vote setiap bulan tu, itulah dia sebenarnya untuk memastikan bahawa you mempunyai peruntukan yang cukup sebelum sesuatu program itu dapat dibuat ataupun dilaksanakan, supaya kita tak buat sesuatu macam kita dah tak ada duit dan kita nak beli juga benda tu. Kita tak beli kan? Kecuali kalau you nak berhutang lah. Tapi kalau you nak berhutang dengan siapa? Ya? Okey, ini antara isu, tapi banyak lagi isu-isunya, tapi inilah antara yang sempat I buat. Okey, berkisarkan isu yang tadi itu, apakah tanggungjawab kita sebagai pentadbir? Okey, jadi sebagai pentadbir, kita perlu sentiasa peka dan mempunyai sikap bertanggungjawab untuk memberi kelulusan atas tuntutan yang dibuat. Jadi maksudnya kita kena jadi peka, jangan jadi pekak tau. Kalau peka ni lain, kalau jadi pekak ni tapi ramai kita yang kat sini, kalangan kita ni jadi pekak, tak peka. Jadi kita jadilah pentadbir yang berkualiti, mempunyai kualiti yang peka terhadap sesuatu tugas ataupun tanggungjawab yang kita laksanakan. Okey, kadang-kadang kesian. Jadi maksudnya please lah, sikap kasihan dan toleransi serta adil perlu diletakkan kepada tempat yang betul. So tempat yang betul ni janganlah macam kesian. Kesian ni kalau bukan duit, kalau duit kita mungkin kita boleh kesian lah, tapi kita ingat I remind myself, maksudnya kita adalah amanah kepada duit rakyat. Okey, yang ketiganya perlu mempunyai kefahaman yang jelas berkaitan kepentingan integriti di setiap peringkat, terutamanya untuk perolehan. Okey, kalau kita nak buat perolehan kita punya, jadi maksudnya kena ada integriti yang tinggi. Maksudnya jangan macam saya cakap tadi lah, maksudnya minta quotation dekat kawan-kawan. You know, bukan salah, tapi maksudnya kaedahnya kena betul. And seterusnya perlu committed sekiranya dipertanggungjawabkan untuk menyediakan sesuatu spek berdasarkan kepakaran kita. Kalau kita ni mungkin kepakaran kita IT, kita bila buat spek tu, kita jangan jadi vendor driven. Vendor driven ni maksudnya semua berharap kepada vendor dan langsung tak ada pun sumbangan daripada kita. Ini amat bahaya sekali, amat berbahaya. That is why I kata tadi tu, I kata kita dibayar gaji, kita buatlah kerja sungguh-sungguh, buatlah yang terbaik. Okey, pentadbir perlu faham dan jelas berkaitan urusan kewangan. Jangan tak faham tanya orang yang tak faham. Jadi tak faham kuasa dua. Lepas tu jelas tak jelas tanya orang yang memang tak jelas tapi acah-acah macam jelas, jadi kabur. Jadi bila nak dapat penjelasan dan kefahaman, kena rujuk kepada pegawai yang betul lah. Bukannya kita tanya kawan-kawan kita bersama blur macam kita jadi dua kali blur. Okey, seterusnya, pentadbir yang bertanggungjawab menguruskan keuangan tidak boleh menyerahkan sepenuhnya kepada pegawai yang di bawah tanpa pemantauan yang sewajarnya. Ini I rasa memang berlaku. Tapi kalau tak berlaku, saya minta maaf. Tapi kalau berlaku, tolonglah betulkan supaya kita ni mempunyai accountability di atas tanggungjawab yang kita bagilah, maksudnya, dan tidak akan berlaku kesilapan ataupun kesalahan yang akhirnya memakan diri kita. Okey, pentadbir perlu hadir kursus keuangan yang diaturkan oleh unit latihan Jabatan Pendaftar. Ini kita jemput dengan segala hormatnya tuan-tuan dan puan-puan hadir, tetapi kalau hadir datang pagi 2 jam, tengah hari lesap, pagi lesap, tengah hari ada, petang ada, ataupun hantar wakil. Jadi maksudnya macam mana knowledge tu kita nak dapat secara langsung dan secara jelas daripada kita punya penceramah-penceramah yang memang itu bidang kepakaran mereka. Jadi kalau kita tak ada knowledge,
Macam mana kita nak semak, kita nak arahkan staff-staff di bawah kita untuk kita tunjuk ajar mereka. Maksudnya saya kata we only gain knowledge from menghadiri kursus. Kalau kita itu jelas yang knowledge secara direct. Kalau kursus pun kita boleh nak hadir, then how do you expect you can gain the right knowledge? Ya, sahabat-sahabat semua. Okey, itu tadi tu berkaitan dengan peranan kita untuk tidak membazir duit kerajaan. Yang ini saya kata kenapa peranan kita sebagai booster ni. Booster ni sebagai macam like orang kata sebab kenapa kena booster sekali saya sebut pasal apa? Pasal vaksin booster kan. Booster ni maksudnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan dan puan-puan sekiranya nak bantu universiti untuk menjana pendapatan, you all potonglah zakat. Potong zakat, nanti kita akan dapat balik untuk dapat balik berapa persen. Dan Fariza ada sini ke Fariza? Fariza ada ke? Ada Mama. Berapa persen kita dapat balik Fariza? Kalau kita potong zakat? 50%. Sahabat-sahabat semua. Maksudnya kalau kita potong zakat RM50, RM25 tu dia akan kembalikan kepada universiti untuk kita bantu pelajar-pelajar kita dan buat yang maksudnya semua benda-benda tu. Jadi I nampak, actually I ada listing sebenarnya. Sebenarnya you all ada yang potong zakat, ada yang tak potong zakat. Yang potong zakat pun tak cukup sebenarnya. Katalah PCBU, potongan cukai berjadual, you katalah setiap bulan you kena 300. You potong zakat RM10, rugilah. You potonglah zakat lebih sikit. Sebab dia jangan risau tau. Maksudnya PCB dan zakat tu adalah satu amount yang dikombinekan. Kalau misalnya PCBU 500 yang memang kena potong, jadi katalah you potong zakat RM100, so PCBU nanti kita akan tolak oleh 400. Jadi total still 500. Maksudnya nak senarai nak pamerkan ke senarai nama siapa yang potong zakat dengan tak potong zakat? Puan Mas, nak tanya boleh? Boleh. Kalau kita potong zakat tu semua keseluruhan PCB pun boleh kan? Boleh. Dia macam ni. Boleh, tapi kadang-kadang you kan biasanya I dapat ni lah, kadang you dapat refund kan bila you claim, you nak refund masih terlebih bayar tax tu you akan dapat refund. That is what I kata. Kalau you bayar zakat semua, you terlebih you tak dapat balik tapi you dapat pahala lah. Betul kan? Puan. Tapi kalau misalnya contoh kalau tiap-tiap tu ya aku dapat 500 sebulan setahun kalau aku dapat refund tu, that's why I kata I suggest katalah PCBU katalah 500. Jadi 200.5 tu you tolak PCB 200.5 you tolak zakat. Jadi maksud kalau you refund pun you akan dapat balik tax tu. So maksudnya you tak rugi mana-mana lah. Cik Fizi banyak ni. Kau nak aku publish dalam kau. Berapa ringgit kau tolak ni? Macam saya guna zakat semualah Puan. Oh ya, betul. Cik Fizi betul. Sebaik. Terima kasih Puan. Okey. So, jadi maksudnya minta tolong siapa nak zakat, maksudnya kalau you call pun kita boleh pergi kepada you. Nanti kalau you call I pun I boleh bagi tahu sesiapa untuk bagi borang zakat. You tak payah datang. Kita akan datang kepada you. Jadi kalau you nak siap tulis nama, kita dah tulis nama, kita dah tulis IC. And amount berapa nak kita tulis, you sign je dekat borang tu. It can be done. Okay? Yang keduanya, inovasi untuk penjimatan. Maksudnya penjimatan ni you nak buat dalam bentuk apa pun misalnya. Kadang-kadang kita tak nampak. Maksudnya you off lampu, you off aircon biar nak keluar kan. Jadi maksudnya inovasi ni macam-macam you boleh buat lah. Mungkin you buat stiker dekat you punya fakulti ke, dekat you punya PTJ ke kan, you buatlah supaya penjimatan tu sedikit sebanyak sebenarnya dia akan berlaku dan orang lebih sensitif dan orang lebih peka, bukan pekak. Okay. Alright. So secara ni aspirasinya, maksudnya kita sebagai pentadbir, we have to have the right knowledge. We have to lead by example. So I believe in lead by example. Maksudnya how can we ask our subordinate tapi kita tak tunjukkan example yang bagus ya. Dan berganding bahu we have to together, we help each other. Okay, lengkap, complement each other. So teamwork.
Jangan engkau, aku. Ini kerja pejabat bendahari, ini kerja engkau, ini kerja aku. Tak boleh macam tu. Maksudnya we still in a team. Then sakit engkau, sakit aku juga. Bukan sakit engkau, sakit aku. Duit engkau memang betul lah, duit aku kan. Tapi yang lain tu maksudnya we have to be together. Ya. Alright. Okay. Dah pernah cakap kan? Okay, way forward. Okay, way forward macam apa kita punya ke depan ni? Okay, tahun depan 2022 dan seterusnya. Okay, UPNM mempunyai result yang mampan dengan mempunyai warga UPNM yang cakna dengan pengurusan kewangan. That's my belief. Maksudnya itu yang saya percaya. Maksudnya kalau semua warga UPNM cakna dengan pengurusan kewangan, kita akan mempunyai keadaan kedudukan kewangan yang mampan, yang agak we can sustain. Something is not impossible. It is possible. So keadaan kita result tunai yang menyusut, keupayaan jana pendapatan yang rendah. Maksudnya kita ni nak dah student kita tak ramai kan, jadi nak harapkan yuran tu memanglah macam mana pun, kecuali kita double kan kita punya kampus ni, mungkin kita akan dapat menjana pendapatan daripada yuran pengajian dia almost double. We can do that. Ya, tapi kos operasi tetap tinggi. Maksudnya you just imagine, kita punya gaji tadi tu kita tengok 70% next year, increment naik setiap tahun. You can imagine, kos akan tetap naik, dia tak akan turun. Ya. So, what choice we have? Okay? Ini pilihan pertama. Pilihan pertama, apa yang you boleh, daripada gambar ni, apa yang you all boleh tengok? Apa yang you all boleh faham? Okay, before that, kedudukan aliran tunai operasi semasa UA yang meruncing boleh membawa kepada situasi cash flow insolvency. What does it mean cash flow insolvency? Cash flow insolvency ni is when an entity have enough assets to pay what is owed but does not have the appropriate form of payment. Example, do not have enough liquid cash assets to pay a debt when it falls due. Maksudnya, cash flow insolvency ni kita aset berlambak, bangunan, mesin besar-besar tapi kita tak ada cash. Liquid cash, fast cash kita tak ada. That's why we call it cash flow insolvency. Bukannya kita ada aset ada. Tapi macam mana kita nak jual mesin? Mesin tak boleh jual kan? That's why we need a cash. Okay? Daripada gambar ni, apa yang you faham? Siapa boleh bantu? Next one. Siapa yang boleh bantu I ni? Siapa ada ni? Ke semua orang dah tak ada dah? Siapa ada? Poket kosong Puan Mas. Zul JPP. Makin lama poket betul kosong. Cik Zul, daripada gambar ni apa yang Cik Zul boleh faham Cik Zul? Mana tadi I punya ni? Semakin lama poket semakin kosong. Yes, right Cik Zul. Maksudnya sekarang ni kita ni pilihan kita lah. Maksudnya kita 2021 kita ada duit lagi sikit, bagi tahu kita ada duit. 2022 kita buat tak tahu je. Daripada duit ketak-ketak jadi duit shilling. Kalau kita buat tak tahu lagi, what happen? Poket kita kosong. And UPNM ni blur. Kan? Nampak tak nampak? Wujud tak wujud kan? Blur. Okay. And we look at the next one. Okay? This is our second choice. Okay? What is this? What is this? Siapa boleh bantu? Saya kena jimat. Baru kita boleh sustain tahun-tahun seterusnya. Yes. Kalau itu pilihan kita. Yang pertama tadi tu kita buat tak tahu. Yang second choice now, we have little money, but we are sensitive ataupun we are aware about the situation and we make some saving. We make the choice wisely and we sustain. And UPNM is very clear over here. Okay? So that's our choice. We have two choices. Okay? One we just ignore about the situation just now, and the second one we are aware ataupun kita ambil peduli dengan apa yang berlaku. So kalau kita ambil peduli, sikap ambil peduli, we are here. We can sustain. You
you believe me, we can sustain. Alright? That's our choice. Okay. That's the conclusion. Pentadbir merupakan nadi dalam memastikan pengurusan keuangan terjaga dan kelestarian keuangan UPNM terpelihara. So, macam kita memang memainkan peranan yang amat penting dan menjadi tulang belakang universiti untuk uruskan keuangan dan untuk memastikan kita punya keuangan kita ni mampan dan dia berkekalan, maksudnya. Dan kita ni memang bukannya ini kerja pejabat hari, ini, maksudnya tidak. Kita semua dekat warga UPNM adalah pegawai keuangan actually, secara langsung ataupun tidak langsung, sedar ataupun tidak sedar, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ini saja saya dapat daripada saya tak ingat dari mana. Kalau kita nak jadi lebah, kita suka cari benda yang elok. Okey, tapi kalau nak jadi lalat, suka jadi macam langau, pergi sana sini, dia cakap benda-benda pasal orang, betul dia jalan. Dia tak kisah pun apa nak jadi. Janji dia dapat gaji. Jadi lebah ni, gaji dia berkualiti, lalat ni dia dapat gaji tapi gaji dia tak ada kualiti. Ya. Okey, I want to share one book. Maksudnya, ini buku ni I baru beli je. Masih ditulis oleh Ustaz Zul Ramli Mat Razali. Dia pernah datang sini jadi penceramah dulu. Dia tajuk dia, jangan buat baik tapi buatlah yang terbaik. Okey, dia kata berbuat yang terbaik perlu bermula dengan merancang kebaikan. Berapa banyak kebaikan yang hanya tinggal angan-angan kerana tiada rancangan. Pilihan ada di tangan kita. Sama ada pilihan baik dan tewas ataupun pilih terbaik dan menjadi umat cemerlang. Buatlah yang terbaik. Okey. Alright, so I rasa I end my sharing session here. Maksudnya, changes start occurring when budgets are cut. Ini I ambil daripada Cik Hairi punya, I tak tahu orang, tapi maksudnya perubahan akan berlaku bila adanya pengurangan peruntukan. Bila tak ada duit ni, maksudnya hidup kita akan bertukar. Maksudnya kita adopt to that. Okay, sekian, terima kasih. So we must be together and stay together to sustain. Okay, thank you very much. Dan I serahkan semula pada Puan Zunai. Terima kasih Puan Mas. Saya rasa dah cukup untuk kesimpulan ni pun Puan Mas dah bagi dah siap-siap kat situ. Tapi saya nampak ada soalan di sini. Di kita punya ruangan meeting chat Puan Mas. Okey, soalan daripada Nurul Nakira. Adakah pembayaran zakat melalui potongan gaji salah satu cara yang membantu kedudukan kewangan universiti? Betul, membantu. Cik Nakirah, Puan Nakirah, membantu. Sebenarnya, dengan adanya duit zakat ni, secara tak langsung, dia membantu student. Maksudnya membantu student ni kita boleh bagi zakat ni kepada student. And student kita ni ramai yang berhutang sebenarnya. Berhutang yang dia tak bayar yuran pengajian. Bila tak bayar yuran pengajian, hasil universiti akan tertunggak dan kita tak dapat hasil tu. Tetapi, dengan adanya zakat ni, kita membantu pelajar tu untuk membayar hutang dia dan secara tak langsung hasil universiti akan meningkat disebabkan oleh student tu dapat membayar, melunaskan hutang dia melalui yuran dan secara tak langsung universiti akan dapat yuran tu secara tunai. Okey, adakah itu menjawab Puan Nakira? Macam mana ni? Cik Nurul Nakira ada kat dalam ni? Saya rasa menjawab kan? So ada, okey. Alright. Oh, tak ada mic. Okey, tak ada mic. Okey, kami faham. Okey, kepada yang lain ada lagi ke kita boleh okey, salam Puan Mas. On worst case scenario. Setakat mana UPNM berbertahan atas sekatan kewangan yang dilaksanakan oleh MOS setakat ini lebih kurang setahun. Boleh kita bertahan jika dipotong 30%. Okey. Dia 13 hingga 16% ni you tengok tadi, maksudnya kita boleh bertahan dengan sekiranya ada penjimatan. Penjimatan ni maksudnya dia either one lah. Maksudnya penjimatan ni kalau 30% kan, 30% times dengan katalah 120 is about 36 million. 36 million, so almost triple lah maksudnya. Triple. Sekarang ni dalam 10 juta, kalau kita dipotong 30 juta. 30 juta, kalau misalnya kita dapat buat penjimatan, okay, ataupun kita menjana pendapatan, it can, reserve kita akan habis
akan habis. Mungkin kita boleh sustain, mungkin tadi tu saya kata suku bulan, mungkin dia jadi 0 bulan kalau kita habiskan, dan dia tak boleh kita tak akan boleh ada reserve langsung, maksudnya suku bulan pun tak ada dah. Maksudnya kita dapat duit, kita hidup pada ketika itu. Tapi kecuali kalau I kata tadi tu ada penjimatan yang berlaku. Penjimatan ni maksudnya kalau kita drastically, misalnya katalah misalnya kita punya penyelenggaraan tu daripada mungkin 16 juta satu tahun untuk semua benda, misalnya kita cut to 50% untuk this one, we can sustain. Tapi sustain ni dalam keadaan yang terlalu perit dan dia tak akan boleh berlaku setahun pun saya rasa mungkin is good enough lah, maksudnya sebab kita punya hasil ni bukannya besar. Kalau you tengok tadi tu hasil kita only paling tinggi pun 11 million kan, jadi maksudnya untuk kita nak top up balik 30 million tu saya rasa kita boleh sustain hanya untuk pada tahun itu sahajalah. Ya. Okey, kita ada pandangan daripada Puan Zunika. Betul? Pencanaan pendapatan daripada anak syarikat juga harus dipertingkatkan. Ni betul ni. Maksudnya anak syarikat ni pun saya rasa kita dah revamp anak syarikat kita, and kita dah ada CEO yang baru dilantik. So hopefully we can see, tak nampak lagi tahun ni, mungkin we expect untuk tahun hadapan supaya dia go for full flash lah untuk cari punca pendapatan ataupun perniagaan yang divert, yang barulah. Maksudnya which is dia tak bergantung kepada universiti. Kalau kita nampak sekarang ni dia bergantung kepada universiti aktiviti dia. So maksudnya we hope by having this new CEO, maksudnya dia lebih independent and dia lebih business minded maksudnya. Alright. So thank you Puan Zunika. Okey, ada siapa-siapa lagi yang nak memberikan pandangan ataupun mungkin ada juga persoalan yang rasa macam tak clear lagi atau apa yang rasanya sepatutnya universiti buat macam ni. So nak bagi pandangan boleh di sinilah kita bersama-sama yang ada dalam masa dalam 5 minit lagi. Sebab kita pada meeting sebenarnya pukul 11 ni, kalau tengok Pihak Bendahari semua dah pergi meeting Saga ni. Ya, okey. Tapi tak apa, I okey. Tak ada masalah. Okay, so anything, Ayuni ada ke sini? Ayuni okay? Ayuni okay, pun sama. Okay. Buat sekali kena buat. Puan Mas. Ya. Sebagai pentadbir sendiri, apakah penjimatan yang boleh dibuat oleh pentadbir macam Puan Mas sebut tadi, macam penyelenggaraan tu sebagai penjimatan yang besar kan? Tapi sebagai pentadbir yang menerajui kewangan-kewangan di PTJ, apakah penjimatan yang boleh dilaksanakan di kalangan pentadbir ni sendiri? Okay, kalau you tanya I tanya you all, macam you all dekat pentadbir, apa yang you rasa yang you nampak sebenarnya boleh ada penjimatan? Sebab mungkin I tak nampak dekat PTJ masing-masing sebenarnya apa yang you all boleh lihat dan boleh tengok yang you rasa you boleh kurangkan. Misalnya boleh buat penjimatan. I'm not so sure, tapi sebagai rakyat biasa macam I sendiri, misalnya saya sendiri misalnya, kalau you pergi toilet, pergi mana kan, kalau you tengok pencucian tu tak bersih ke apa, you kena beritahu maklum kepada JBP. Mesti ada claim daripada kontraktor mesti ditolak sebab apa, toilet tak bersih, apa tak bersih. Jadi maklumat tu perlu disampaikan sebab kita sebagai warga UPNM ni disampaikan kepada orang yang sepatutnya supaya benda tu di-verify. Dan dekat situ pun ada penjimatan. Yang pertama. Yang keduanya, khusus kepada PTJ, let's say, misalnya kalau macam OT ni kan, kalau OT ni overtime, you tengoklah, maksudnya kalau staff kita, sokongan kita kan, kalau misalnya OT ni adalah maksudnya satu kerja-kerja yang tak dapat disiapkan dalam waktu bekerja lah. Okay, itu yang situasi pertama. Jadi kalau you can work closely monitor your staff kan, apa keperluan OT ni, itu pun satu juga. Kadang-kadang yalah, kita bukan tak, nanti kalau tak betul saya minta maaf, tapi kalau betul lah misalnya kadang-kadang OT tu kita boleh tambah baik, maksudnya
dengan adanya 8 jam, 9 jam kita bekerja tu, actually we manage kita punya kerja tu betul-betul. Actually kita tak perlu pun OT. Kecuali kalau ada event tertentu which is memang macam JPP kan, I'm not sure, mungkin itu ada keperluan lah, which is memang event tu bukan berlaku di waktu waktu kerja yang normal, I say itu lain. Tapi ini I'm talking about yang kerja-kerja waktu yang normal ni. Okay. Jadi banyak juga macam stationery, all those things kan. Sebenarnya banyak benda-benda yang simple-simple you tengok stationery. Maksudnya stationery ni kalau kita tengok kadang-kadang bersepah-sepah kadang-kadang kan. Kena tengok, jadi maksudnya kadang-kadang kita ni tak cakna tau. Kan, jadi maksudnya bila ni minta pen, bila pen hilang, ambil pen, minta pen kan. Cuba you sebagai pentadbir, you record, okay, hari bila you ambil pen, katalah baru seminggu, kenapa kau minta pen lagi? Itu sampai that, if you want to do that drastic lah, it can be done. It can be done. Ya, mungkin lagi banyak lagi. Mungkin ada siapa kita punya pentadbir yang betul-betul jaga keuangan mungkin lebih nampak apa lagi yang boleh dibuat penyematan lah. Segi kertas. Kadang-kadang orang ni kadang di fotostand kadang ada benda-benda yang bukan kerja pejabat pun kan. Tapi kita pun tak tahu je kan. Nak tegur kan rasa macam ni kan tu kata tadi tu sifat sikap adil dan kasihan tu kena beradil. Ya. Then lead by example. Jangan kita nak cakap orang tapi kita buat kan. Jadi susah nak tegur orang. Okey, lagi ada apa-apa lagi? Ada satu soalan atau saya rasa ini pandangan, bagaimana hasil-hasil penyelidikan kita adakah dapat membantu di dalam penjanaan hasil universiti? Itu yang tadi Puan Mas saya rasa dah terangkan tadi. Hasil penyelidikan ni, hasil maksudnya once kita commercialize, it can it can help universiti lah. Sebab kalau kita tak jual hasil penyelidikan, tak dapat apa lah. Kan, ini peranan PPI itu tadi tu yang I rasa Puan Syarin punya bahagian ke section tu sekali, Puan Syarin Haslin. Kan yes, untuk betul. Puan Syarin. Puan Syarin ada sini tak ada Puan Syarin. Puan Syarin tak ada. Tanya Puan Syarin tu. Maksudnya bagus ni sebenarnya hasil penyelidikan ni kalau kita dapat jual memang membantu universiti. Kalau tak dapat jual dia hanya penyelidikan lah. Kan? Ya, betul. Ini daripada Cik Khairul Anwar daripada librarian kita ya. Ya. Okey, semua. Saya rasa okey Puan Mas, kita pun dah pakai masa Puan Mas untuk bermesyuarat sebenarnya. Sebelum apa-apa, saya mohon Puan Mas boleh tutup dulu slide ni, sharing slide ni sebab kita nak ambil gambar. Dan mohon pada yang mana ada webcam ni boleh buka lah untuk kita sama-sama bergambar sesi akhir tahun dah ni. Okey. Oi, lama tak jumpa semua. Ya, betul. Mazlin ada? Mazlin Zuraidi. Ya, Mama. Hai. Terima kasih Puan. Terima kasih, Puan. Okey. Terima kasih, Puan Mas. Ya, Terbaik. okey. Wah, pelik mari kah? Azila. Kau main kau tak buka mic lah tu. Dia pelis ya. Pelik. Ya. Thank you Zila bagi support walaupun tengah bercuti di Perlis. Aku memang sayang kau lah. Ini kau pas. Okey. Okey. Saya buat kiraan sampai 3 ya. Sekejap. Saya ambil dulu. 1. Okey. Siapa lagi yang nak ni? Okey, thumbs up semua. Nak thumbs up ke? Nak apa ni? Love yang kecil tu ke? Puan Mas, tangan ke depan sikit tak nampak jari. Nampak jari? Jari. Jari tak nampak. Oh, okey. Baru nampak. Nak jari aku. Dah ke belum? Baiklah, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tunggukan nantikan ya mana-mana slot nanti yang kita akan kudarakan, especially yang untuk siri syarahan ilmu pentadbir ni. Terima kasih Puan Mas. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Thank you Puan Mas. Puan Mas. Maaf saya batin kalau ada apa-apa yang terjadi.
kasih Puan Mas. Berazam pertahankan